Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu harap semua murid-murid pada hari ini sihat sejahtera dan bersedia untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin memaklumkan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tajuk kemahiran proses sains. Adakah murid-murid masih ingat tentang nota yang telah cikgu berikan pada minggu lepas? Baiklah, cikgu harap semua murid masih ingat dan telah membaca dan juga cuba memahami sedikit sebanyak nota yang telah diberikan sebelum ini. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang kemahiran proses sains yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini, cikgu akan fokuskan kepada 4 kemahiran terlebih dahulu. Iaitu yang pertama, kemahiran memerhati. Kedua, kemahiran mengelas. Ketiga, kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, kemahiran membuat inference. Okey. Dan insya-Allah yang kelima, kalau sempat kelima, kita akan menyentuh sedikit tentang kemahiran berkomunikasi. Yang berkomunikasi ni cikgu bagi yang mudah dahulu untuk kamu didedahkan dengan kemahiran proses sains. Sebenarnya kemahiran proses sains ni kita dah belajar dah daripada tahun 2 lagi. Okey, 2, 3 dan sekarang tahun 4. Okey. Selamat belajar. Okey, baik. Seperti yang telah cikgu nyatakan tadi, kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk kita iaitu kemahiran proses sains. Baik. Ini adalah rumusan daripada apa yang akan kita belajar tentang 4 ataupun 5 kemahiran insya-Allah yang akan cikgu sentuh sebentar lagi. Okey, so cikgu perincikan satu persatu. Cikgu mohon maaflah jika agak kabur sedikit Okey. So cikgu harap murid-murid nanti kalau kabur kamu boleh rujuk pada muka surat yang ni lah. Ini adalah cikgu compilekan sekali. Ini cikgu asingkan supaya lebih mudah untuk cikgu terangkan kepada kamu. Okey, kemahiran yang pertama ialah kemahiran proses sains iaitu kemahiran memerhati. Right? Apa maksud memerhati? Memerhati ni ialah proses untuk kita kumpulkan maklumat. Okey, bagaimana kita nak mengumpul maklumat tu cikgu? Okey, maklumat kita boleh kumpul dengan menggunakan 5 deria. Cikgu rasa kamu sudah didedahkan. Apa itu deria? Daripada tahun 2 kamu dah didedahkan. Tahun 1 lagi kamu telah didedahkan apa itu deria. Tapi suka cikgu ingatkan kembali. 5 deria tu ialah 5 deria yang terdapat pada anggota badan kita yang membolehkan kita bertindak balas terhadap persekitaran kita. Okey, yang pertama sekali kita mempunyai deria apa? Deria penglihatan, iaitu kita gunakan mata. Kita gunakan mata. Okey. Mata kita guna untuk melihat. Baik, sebagai contoh, cikgu berikan dekat sini gambar durian. Okey, gambar durian. Kita perhatikan gambar durian ni Kita perhatikan gambar durian. Okey. Durian ni. Cikgu rasa semua anak-anak cikgu pernah tengok durian kan? Ada di antara kita yang sangat suka makan durian, betul tak? Dan ada juga segelintir di antara kita yang tidak menyukai durian. Okey, tak mengapa. Sekarang ni kita nak belajar apa yang dimaksudkan dengan pemerhatian menggunakan penglihatan. Dengar betul-betul nanti ada tugasan untuk kamu buat nanti. Okey, penglihatan pada durian ni kita gunakan mata untuk membuat pemerhatian pada buah durian ni, iaitu kita perhatikan pada buah durian tersebut dan kita nyatakan apa yang kita nampak. Sebagai contoh, cikgu dah bagi dah dekat atas tu, durian berwarna hijau. Ada orang yang kata durian berwarna hijau kan? Ada juga kita boleh katakan isi durian berwarna kuning.
Isi durian berwarna kuning. Baik. Kita boleh juga ceritakan bahawa kulit durian mempunyai duri. Itu ialah juga pemerhatian menggunakan mata, iaitu penglihatan kita. Okey. Baik. Seterusnya, kita gunakan deria yang kedua, iaitu deria bau. Okey, bau di mana kita gunakan hidung. Okey. Contoh durian juga, ya, paling mudah cikgu ambil durian lah, ya, iaitu hidung kita mengesan bau yang bagaimana pada durian. Pada orang yang suka durian, dia akan nyatakan durian berbau wangi. Bagi orang yang tidak suka pada durian, dia akan buat pemerhatian menggunakan bau dia, iaitu bau durian sangat busuk. Itu ialah pemerhatian tetapi menggunakan deria hidung. Okey, yang ketiga, deria rasa. Deria rasa ni terletak pada lidah kita. Sebab tu bila kita makan sesuatu makanan, kita merasai sesuatu makanan, kita dapat tafsirkan bahawa sedapnya makanan ni. Manisnya masakan ni. Sedapnya air ini. Manisnya buah ini, manisnya coklat ni. Itu ialah pemerhatian menggunakan rasa, iaitu melalui lidah kita. Macam durian ni kita kata apa? Durian ni rasanya manis bagi orang yang suka. Kalau orang yang tak suka, dia kata apa? Isi durian ni tidak sedapnya, tak suka. Itu ialah pemerhatian menggunakan deria rasa. Okey. Baik. Yang keempat, sentuhan. Sentuhan kita gunakan kulit, ya. Bukan gunakan tangan. Kebanyakan murid dia salah dekat situ. Dia kata deria tangan. Salah. Deria ialah kulit bagi sentuhan. Sebab tu seluruh tubuh badan kita daripada hujung kepala sehingga hujung kaki kita diselaputi oleh kulit. Kulit inilah yang bertindak balas terhadap persekitaran kita. Contohnya kalau kita pijak benda yang tajam, kita terpegang benda yang panas, kita tersentuh benda-benda yang kesat, itu tindak balas ataupun kita menggunakan deria kulit. Okey, kalau merujuk kepada buah apa tadi? Buah durian kita tadi. Okey, buah durian kita tadi, kita boleh nyatakan bahawa kulit durian mempunyai duri yang tajam. Kulit durian keras. Itu melalui sentuhan. Okey, dan akhir sekali menggunakan deria pendengaran. Pendengaran ialah menggunakan telinga. Telinga ni maksudnya kita mengesan bunyi-bunyi yang kuat, bunyi yang perlahan, bunyi yang sedap didengar, bunyi yang tidak sedap didengar. Itu kita menggunakan deria telinga. Tapi kalau untuk buah durian, kita guna telinga ke? Telinga tidak terlibat untuk mengesan, membuat pemerhatian pada buah durian. Okey, jadi anak-anak cikgu, untuk membuat kemahiran memerhati ni, kamu tidak hanya menggunakan penglihatan atau mata sahaja. Kamu mempunyai 4 deria yang lain. Maknanya kamu pilihlah deria mana yang bersesuaian dengan situasi yang diberi. Macam cikgu bagi gambar durian tadi, deria yang sesuai ada 4 saja. Okey, iaitu penglihatan, rasa, bau dan juga sentuhan. Deria pendengaran tak sesuai. Okey, faham setakat ni bagaimana nak buat pemerhatian? Okey, bagus. Baik, sekarang kita teruskan lagi dengan kemahiran yang kedua. Ini ialah kemahiran mengelas. Okey, kemahiran mengelas ni di mana satu kemahiran kita mengasingkan, kita kumpulkan objek-objek tersebut dan kita asingkan dia mengikut kumpulan sepunya. Apa maksud sepunya, cikgu? Okey, sepunya ialah ciri yang sama. Ciri yang sama yang terdapat pada objek tersebut. Okey, ataupun kumpulan dia yang sama lah. Contohnya, kalau dalam kelas cikgu asingkan kamu kepada 2 kumpulan, iaitu satu kumpulan lelaki, satu lagi kumpulan
tumpuan. Maknanya bila cikgu dah asingkan kepada dua kumpulan mengikut ciri-ciri yang sama tadi, ciri-ciri sepunya tadi, itu cikgu sudah menggunakan kemahiran mengelas. Okey. Ni contoh cikgu bagi dekat sini. Kamu tengok dekat situ, cikgu bagi warna. Okey, kumpulan 1 dan kumpulan 2. Warna cikgu asingkan. Okey, kumpulan 1 semua cikgu letakkan kumpulan merah. Siapa yang pakai baju merah, semua duduk dalam kumpulan 1. Sesiapa yang pakai baju hitam, semua cikgu masukkan dalam kumpulan 2. Maksudnya itu ialah kemahiran mengelas. Kita asingkan dan kita kumpulkan mengikut kumpulan yang mempunyai ciri yang sama. Okey, jelas? Okey, contoh yang kedua. Okey ya. Contoh yang kedua tadi, jenis. Okey. Jenis kumpulan 1 cikgu kelaskan objek yang diperbuat daripada kayu sahaja. So cikgu masukkan dalam satu kumpulan. Okey. Kemudian kumpulan yang satu lagi cikgu masukkan objek yang diperbuat daripada plastik. Right. Kemudian sifat yang ketiga, sifat objek yang keras. Keras semua cikgu masukkan dalam kumpulan 1. Dan kumpulan 2 cikgu masukkan semua objek yang lembut. Itu ialah contoh objek bagaimana kita mengasingkan objek-objek tersebut mengikut ciri-ciri yang sama ataupun ciri-ciri sepunya. Okey, jelas? Alright. So kita teruskan kita teruskan pada penerangan cikgu kemahiran yang seterusnya, iaitu KPS yang ketiga, berkaitan dengan mengukur dan menggunakan nombor. Okey, bagaimana kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor kamu gunakan? Okey, kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor ni maksudnya ialah kita buat pemerhatian secara menggunakan alat, okey, alat yang bernombor ataupun ada unit piawai. Okey, alat untuk mengukur dan ada unit. Okey, sebagai contoh dia apa cikgu? Sebagai contoh, cikgu nak mengukur panjang sesuatu objek. Jadi, bila cikgu nak mengukur panjang sesuatu objek, cikgu perlukan pembaris. Cikgu perlukan pembaris. Macam ni kan? Cikgu gunakan pembaris. Di pembaris ada unit. Ada unit. Kalau kamu perasan pembaris kamu tu ada unit, iaitu sentimeter, milimeter. Okey, dia ada unit piawai dia. Ada unit piawai dia. Ni yang kita bagi tahu tadi tu. Okey, kemudian contoh yang kedua, cikgu nak timbang berat objek. Cikgu nak timbang berat objek, jisim ya. So cikgu guna alat apa? Cikgu guna penimbang. Okey, unitnya apa yang cikgu gunakan? Unit pada alat penimbang tu contohnya kalau mak kita pergi beli ikan, beli sayur kan, pekedai tadi akan timbang apa yang mak kita beli tadi tu. So bila mak dia timbang, contohnya dia kata, okey, mak kita kata nak beli ikan 1 kilo, so dia akan timbanglah atas penimbang tu. Kemudian unit pada alat penimbang tu akan menunjukkan berapa kilo ikan mak kamu tu nak beli tadi. Kalau mak kata 1 kilo, dia timbang 1 kilo lah, dia akan tunjuk pada unit tersebut. Okey? Right. Kemudian isi padu. Contoh cikgu nak mengukur isi padu cecair. So cikgu gunakan apa? Ada alat kan? Kita mesti ada alat, iaitu silinder penyukat. Dan unit pada silinder penyukat yang digunakan ialah liter, mililiter. Right. Sama juga dengan masa. Kita nak ukur masa mesti ada jam. Okey. Di jam kita ada dapat lihat ada jarum saat, ada jarum minit, ada jarum jam. Okey. Itu ialah unit dia. Kemudian kita nak ukur suhu. Kita guna alat apa? Termometer. Unit piawai pada suhu apa dia? Unit darjah Celsius. Ingat bila kita nak mengukur dengan menggunakan nombor, mesti ada alat, okey, dan mesti ada unit piawai. Barulah kita boleh mengukur dengan menggunakan
nombor. Okey? Cikgu harap dah jelas ya 3 kemahiran cikgu terangkan tadi. Baik, kita teruskan kemahiran seterusnya untuk membuat inference. Okey, kemahiran membuat inference ni apa pula cikgu? Alright, cikgu terangkan satu persatu. Kemahiran membuat inference ni maksudnya kita buat kesimpulan awal. Ya, kesimpulan awal yang munasabah. Maksud dekat sini munasabah ialah logik. Logik yang diterima oleh akal fikiran kita sebagai manusia yang normal. Okey? Dan alasan kita tadi mestilah diterima. Okey? Bagaimana kita nak bagi alasan ataupun kesimpulan awal tentang sesuatu peristiwa tadi mestilah berkaitan dengan pemerhatian kita. Ya, pemerhatian kita. Apa yang kita perhatikan, apa yang kita dengar, apa yang kita nampak atau apa yang kita pengalaman kita lah. Sebagai contoh, dekat sini cikgu bagi gambar orang berada di atas katil. So, apa inference yang boleh kita nyatakan apabila kita melihat ada orang di atas katil? Kita tengok pemerhatian kita nampak ada orang sedang tidur di atas katil. Okey? Apa inference-nya? Inference ni dia lebih kepada alasan tau. Kenapa? Mengapa? Ya, kesimpulan awal. Kita nampak orang tidur, mungkin kita kata, Ali dia tak pergi ke sekolah kerana dia demam, sebab tu dia tidur atas katil. Kan? So antaranya mungkin ni cikgu dah bagi contoh-contoh dekat bawah ni lah. Suhu Ali meningkat kerana badannya panas dan demam. Yang ketiga, Ali demam kerana dijangkiti oleh virus. COVID-19 ke apa macam sekarang ni kan. Okey, yang keempat, tuala basah diletakkan di atas kepala Ali untuk mengurangkan suhu badan. So ini ialah bila kita perhatikan sesuatu keadaan ataupun sesuatu peristiwa, kita boleh terangkan. Ya, kita terangkan keadaan tersebut ataupun kita beri alasan yang munasabah kenapa perkara tersebut berlaku sedemikian. Okey, sebagai contoh, satu lagi cikgu bagi contoh yang mudah lah. Satu hari cikgu masuk dalam kelas. Okay, tiba-tiba Aminah tidak berada di dalam kelas. So, cikgu tanya dalam kelas, Aminah, mana Aminah? Aminah hadir ke sekolah atau tidak hari ni? So, kawan-kawan dia pun jawab, cikgu, Aminah tak datang ke sekolah lah hari ni, cikgu. So, cikgu tanya, kenapa Aminah tak datang ke sekolah? So, dari situ ada pelbagai jawapan yang cikgu akan dapat nanti. Ada yang akan kata, cikgu, Aminah demam. Ada yang kata, cikgu, Aminah semalam mungkin dia sakit perut, cikgu. Cikgu, murid lain pula cakap, cikgu, Aminah mungkin dia tak sihat kot, cikgu. Kan? So, pelbagai jawapan yang diberikan. So, jawapan yang diberikan tadi, itu ialah inference. Kesimpulan awal tentang sesuatu perkara yang kita perhatikan. Ataupun lebih mudah kamu ingat macam ni, alasan. Ya, dia lebih merujuk kepada alasan kenapa berlaku keadaan sedemikian. Okey? Baik. So, seterusnya kita pergi ke gambar yang seterusnya, penerangan yang seterusnya, iaitu tentang meramal. Meramal ni adalah satu kemahiran yang sangat mudah. Ya, meramal ni ialah satu jangkaan awal. Ya, jangkaan awal di mana kita buat berdasarkan pengalaman kita yang lalu. Okey, pernah tengok tak ramalan kaji cuaca dalam televisyen waktu berita tu kan? So dia akan buat, ramalan cuaca pada esok diramalkan Changlun dilanda salji. Contoh. Okey, tak adalah salji, jangan ada. Seronoknya cikgu kata esok salji. Tak ada, tu contoh. Okey. Tu contoh yang tak logik lah kan. Changlun mana pernah ada salji. Okey, tu maksudnya ramal ya. Meramal ni maksud kita buat jangkaan. Okey, sebagai contoh paling mudah lah cikgu bagi tahu kamu kan. Okey, bila kita tengok murid yang mengayuh basikal terlalu laju, so kita ramalkan apa yang berlaku pada dia. Murid tu mungkin akan jatuh. Kan kita kata macam tu kan. Maknanya adakah murid tu dah jatuh? Belum, cuma kita buat jangkaan. Macam gambar kucing yang cikgu bagi tu. Bagi gambar kucing comel kan. Ramai orang suka bela kucing kan. Okey, so anak kucing
Ini kita ramalkan apa yang berlaku pada dia lepas 2 minggu nanti. So selepas 2 minggu lagi, anak kucing ni kita kata semakin membesar. Adakah dia besar? Benda tu berlaku ke belum? Belum. Kita buat ramalan berdasarkan pengalaman kita. Sudah semestinya bila masa bertambah, kucing tadi akan membesar. Tu pengalaman kita kan. Okey, jika tidak diberi makanan, apa jadi pada kucing? Kita kata kucing akan mati. Adakah kucing itu sudah mati? Belum. Kita buat ramalan. Kalau tak bagi makan, kucing mati. Alright? Dan seterusnya, kucing kucing membuat bising. Bila kucing kita kata apa? Oh, ni mesti kucing lapar ni. So itu ramalan kita. Okey, jika berjumpa dengan kucing lain, apa yang akan berlaku pada kucing tersebut? Kemungkinan dia akan bergaduh. Itu ialah ramalan. Kita buat andaian, kita buat kita buat ramalan awal lah, jangkaan awal apa yang akan berlaku. Okey, dan akhir sekali, insya-Allah ya, cikgu tunjukkan sedikit tentang berkomunikasi, sebab sekali lagi ada satu soalan yang berkaitan berkomunikasi. Okey, baik, maksud berkomunikasi ialah kita menerima, memilih, menyusun dan persembahkan maklumat dan idea dalam bentuk tulisan. Bentuk lisan kita bercakap lah, macam cikgu bercakap ni kan, popek kan. Jadual, graf ataupun carta palang lah, dan juga gambar rajah. Sekali lagi ada satu soalan yang berkaitan dengan graf. Sekali lagi cikgu tunjuklah macam mana nak buat. Yang tu ialah kemahiran berkomunikasi. Contoh macam cikgu bagi ni, pokok jagung. So kita buat berkomunikasi berkaitan dengan pokok jagung ni menggunakan tulisan. Tulisan ni kita tulis lah apa yang kita perhatikan pada pokok jagung ni. Pokok jagung mempunyai bunga dan buah. Daunnya berurat selari, mempunyai batang tidak berkayu. Pokok jagung berakar serabut. Ia hidup di darat. Itu berkomunikasi menggunakan tulisan. Kalau lisan kamu cerita. Pokok jagung tu kan tinggi. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Pokok jagung tu kan dia hidup di darat. Tu kita cerita. Kita gunakan lisan, dan kita boleh gunakan gambar rajah, kita boleh gunakan graf ataupun jadual untuk kita persembahkan maklumat kepada orang lain. Okey. Baik. Okey, tadi dah selesai cikgu terangkan tentang 5 kemahiran proses sains yang kita perlu tahu. Okey, so sekarang tiba masa untuk kita buat latihan. Okey, alamak cikgu buat latihan pula. Tak apalah ya, kita belajar. Jangan risau ya, cikgu akan cuba bantu kamu. Okey, pertama sekali sila ambil buku modul yang telah kamu beli daripada pihak sekolah. Ini rupa buku dia, iaitu Sukses A+ Sains tahun 4. Cikgu harap semua sudah membeli buku tersebut. Kalau mungkin ada yang masih belum beli, nanti cikgu harap buat jawapan lah, tulis jawapan dalam kertas A4 A4 ataupun kertas lah ya, untuk cikgu semak kerja kamu nanti ya. Okey, baik, kita teruskan. Ini ialah penerangan daripada apa yang cikgu cakap tadi, cikgu ceritakan tadi. Ni carta alir lah ya, lebih kamu boleh buat rujukan. Kemahiran yang telah kita bincangkan tadi, antaranya ialah kemahiran memerhati, kemahiran mengelas, mengukur dengan menggunakan nombor, membuat inference, kemudian meramal dan juga berkomunikasi. Ini ringkasan daripada apa yang cikgu terangkan tadi. So kamu boleh rujuk dekat situ jugalah. Hari ini cikgu sentuh 5 kemahiran dahulu ya. 5 kemahiran dahulu. Okey, baik, seterusnya kita pergi ke muka surat. Ini yang akan kita buat hari ini.
So, pertama sekali anak-anak, sila tulis hari dan tarikh. Tolong tulis hari tarikh hari ni ya. Hari ni ialah hari Khamis. Ya, tarikh hari ni ialah 28 hari bulan 1 2020. Okey. So dekat atas tu dia ada bagi dah dekat kamu kemahiran apa yang kita guna dekat sini. Ada 2 kemahiran dekat situ iaitu memerhati dan mengelas. Ingat balik memerhati tadi? Macam mana kita nak buat? So untuk gambar ni dah tentulah kita guna deria mata untuk kita asingkan ada 8 haiwan dalam gambar ini kepada 2 kumpulan. Ingat nak asingkan tadi kita tengok ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri yang sama. Okey. Dekat sini pun ada arahan dekat bawah ni ya. Di sini ada arahan. So dia kata apakah ciri-ciri sepunya. Maaf cikgu ya. Ciri-ciri cikgu besarkan sikit. Okey, ciri-ciri sepunya. Ciri-ciri sepunya ni maksudnya ciri-ciri yang sama. Ni ciri-ciri sepunya. Ciri-ciri yang sama yang boleh digunakan dalam mengelaskan haiwan-haiwan di atas. So kita nak asingkan haiwan-haiwan ni mengikut ciri sepunya dia. So kamu rujuk pada buku kamu lah ya. Kelaskan dia. Sebelum cikgu terlupa, tolong gariskan kata kunci ya, ciri-ciri sepunya tu. Gariskan. Kemudian kamu asingkanlah haiwan tu mengikut ciri apa kamu nak asingkan dia. Sebagai contoh, cikgu kata, okey, cikgu nak asingkan haiwan-haiwan ni berdasarkan haiwan beranak dan bertelur. Okey, kalau kamu kata haiwan beranak dan bertelur, sini kamu tulislah. Ya, beranak. Kamu tulislah cantik nah. Sini bertelur. Kamu asingkanlah. Haiwan mana beranak, haiwan mana bertelur. Boleh? Kamu senaraikan nombor 1 siapa. Kalau kamu kata beranak, kambing beranak tak? Ke bertelur ke? Kalau beranak kambing, kamu tulis dekat sini kambing. Kemudian haiwan mana pula bertelur? Cari dalam gambar tadi. Okey? Alright? Okey, good luck. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat yang kedua. Okey, gambar muka surat yang kedua ni, apa yang perlu kamu buat? Sama juga tulis hari dengan tarikh hari ni. Yang ni, hari ni kita nak buat 2 muka surat ni sahaja. 2 muka surat ni sahaja. Okey, mengukur dengan menggunakan nombor. Sekejap cikgu tengok satu lagi. Okey, yang ni kemahiran membuat inference. Okey, kita buat 3 muka surat lah. Alah, senang je kan, sikit je. Okey, so yang ni apa yang perlu kamu buat? Dia kata kemahiran dia mengukur menggunakan nombor. Ingat balik tadi, mengukur menggunakan nombor, kita guna alat dan kita ada unit. Okey, so dekat sini senang saja. Baca arahan dekat situ, apakah alat yang digunakan. Tolong garis kata kunci nah. Alat. Alat apa kita guna untuk mengukur masa? Alah, senangnya. Tulis jawapan dia. Berdasarkan jadual di atas, murid yang manakah tiba dahulu? Tengok dekat sinilah. Tengok dekat masa ni. Siapa yang sampai dahulu, dah tentulah dia mengambil masa yang paling singkat, paling cepat. Tulis nama dia siapa dekat nombor B ni nah. Okey, yang ketiga tu dia kata sekurang-kurangnya alat yang kamu nyatakan di A rosak. Kalau di jawapan kamu di A tadi, ya, alat dia kamu kata apa alat yang kamu tulis tadi. Kalau alat tu rosak, alat apakah alat lain ataupun cara lain kita boleh guna untuk menggantikan alat kita yang rosak tadi. Bagilah idea yang sesuai. Okey, ni yang cikgu cakap tadi ni. Yang ni kan, lukiskan sebuah carta palang. Carta palang. Okey, carta palang lah terpangkah pula dah. Okey, cikgu besarkan sedikit ya. Maaf. Okey, carta palang. Dekat sini kan. So, bagaimana kamu nak membina carta palang? Okey, cara dia macam ni. Cikgu tunjuk nah. Tengok betul-betul. Nak buat carta palang, tolong guna pembaris. Yang ni cikgu ajar kamu dululah. Okey, so macam mana nak buat carta palang? Kamu buat dengan pembaris nah. Kamu kena buat yang ni dulu. Okey, paksi. Maaf, alahai. Sekejap nah. Yang ni cikgu tunjuk untuk kamu lah.
Okey, buat paksi menegak dan paksi mendatar dulu. Yang ni ikut yang cikgu buat ni nak. Okey, nama pun proses belajar kan. Okey, bagaimana kamu nak jawab soalan ni? Okey, murid ni, perkataan murid ni, kamu tulis di bahagian mendatar ni, dekat bawah ni. Okey. Sekejap nak. Allah, padam pula. Sekejap. Maaflah ya. Okey, cikgu tulis sini sikit. Okey. Okey, buat anak panah macam ni nak. Alah. Cikgu buat lebih cantik sikit lah. Pasal kamu nak buat tak elok pula. Okey. Okey, macam tu. Dekat sini, dekat bawah ni kamu tulis murid. Murid. Okey. Dekat sini, kamu tulis masa diambil. Ni atas ni. Masa diambil. Ataupun cikgu buat macam ni. Yang ni perkataan ni, nanti kamu tulis dekat sini. Okey, perkataan masa ni pula, kamu tulis dekat sini. Dekat atas nak panah ni. Harap nampak kot no? Harap jelas nah? Sebab cikgu tulis ni mungkin tak kemas sikit lah sebab pakai jari je kan. Okey, jelas nah? Okey, lepas tu dekat bawah murid ni, kamu hanya letak nama murid tu saja. Kamu garis ada berapa? 3, 4 orang murid kan? 4. Tulislah yang pertama ni nama siapa? Iman. Yang pertama ni Iman. Tulis nama dia. Yang kedua, Sagaran. Yang ketiga, Saiful. Yang keempat, Chin Ho. Kemudian di sini, kamu tandakan, plotkan. Ada 4 kan? Mula dengan angka yang paling rendah dekat situ berapa? 12. Lepas tu, 14. Dia makin meningkat lah. 16. 18. Okey. Lepas tu kamu buat palang sajalah. Ambil pembaris buat palang. Okey, Imran tadi berapa? 12. Okey, Segaran berapa? 14, sorry. Okey. Saiful 16. Nah, buat bagi cantik lah. Cikgu gunakan tangan je, tak berapa cantik lah. Kamu gunakan pembaris. Tengok sini kan. 18. Okey, dah siap lah. Ni sama dengan 16. Yang ni sama dengan 14. Ni sama dengan 12. So, dah siap carta kamu. Boleh? Okey. Cikgu harap jelas ya. Okey, so kita continue muka surat yang seterusnya. Okey, ni yang terakhir untuk hari ni. Cikgu bagi 4 dululah. 4 muka surat dulu kita buat. Okey, yang ni kemahiran membuat inference. Inference ni kita bagi kesimpulan awal. Ramalkan kesimpulan buat inference dengan ramalan ya tadi ya. Ramalkan apa yang akan berlaku. Senang je kan. Kemudian apakah langkah yang perlu diambil untuk memastikan tumbuhan tersebut hidup subur. Apa yang perlu kita buat? Tengok dia duduk dalam balang kaca tu. So apa yang perlu kita buat? Supaya pokok yang dalam balang kaca tadi tumbuh dengan subur. Okey. Sebuah apa tu dia tulis tu? Sebuah kotak ya. Dia buat dalam kotak. Tapi kotak ni dia letakkan tepi tikap. So kita boleh nampak ya tumbuhan tu. Mungkin dia duduk dalam balang kaca. Kamu bacalah penerangan dia tu dengan teliti ya. So ni ramalkan. Yang nombor 2 di bawah ni ramalkan. Senang saja. Okey. Dan akhir sekali mengapa? Mengapa ni dia lebih kepada inference. Kenapa pokok ni kita tengok air pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia membesar tu kan. Sekiranya tumbuhan dipindahkan ke dalam sebuah pasu dan diletakkan di dalam rumah, adakah tumbuhan itu akan terus membesar? Mungkin kamu ada pengalaman kan, kita tanam pokok dalam rumah. So, adakah dia akan membesar? Ya atau tidak? Kalau kata ya, kenapa? Kalau kata tidak, kenapa? Okey? So, sampai di situ saja untuk pembelajaran kita bagi hari ini. So, cikgu harap semua murid dapat menjawab tugasan hari ini dengan
cemerlang. Seperti biasa, dah siap nanti snap jawapan kamu, hantar ke dalam grup kita untuk cikgu ambil tindakan. Okey? So, selamat belajar. Good luck. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.